Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod pada kali ini aku nak berkongsi bagaimana nak lengkapkan bahagian clutch enjin TZM Encik Anwar ni. Episod sebelum ni aku dah siap pasang dia punya gearbox dan pastikan selepas siap lubang red valve atas ni dan juga lubang blok ni kita tutupkan dengan tisu ke kain ke dan sebagainya supaya nak mengelakkan benda-benda asing masuk dalam tu. Kadang-kadang kita tak nampak, mungkin skru ke nut ke apa ke, kalau dah masuk bertambah kerja lah. Hati-hati so tutup dulu. Pertama sekali untuk bahagian clutch ni pastikan kita dah standby dia punya set oil seal. Macam aku gunakan set brand FCCI ni. Jadi dalam ni dah ada lengkap lah, termasuk kat crankshaft sini, crankshaft sana dan juga yang lain-lainnya. Baik, langkah yang pertama aku buat, aku akan masukkan oil seal ni dekat bahagian crankshaft. Kalau tengok dekat sini dia ada dah sediakan minyak dia lah. Oil seal crankshaft ni kiri dan kanan dia ada spring kiri dan kanan. Okey. Untuk jenama FCCI ni dia ada tulis mission shade. Jadi ada tulisan ni aku akan letak bahagian luar lah. Tapi jika korang dapat yang original, tak silap aku, dia akan ada tulis in, out, luar dan dalam. Jadi ini bukan original, tapi FCCI ni jenama yang aku percayai dan boleh letak dekat sini. Untuk masukkan dia punya oil seal ni agak ketat sikit, jadi nak tolak pakai tangan tak boleh. Kita boleh gunakan hammer kecil ni dan juga penolak lah untuk tolakkan benda ni ke dalam. Menolak benda ni, pastikan oil seal ni masuk dengan sama rata, tak ada yang sengit-bengit. Baik, pastikan oil seal ni kedalaman masuk dia adalah sama dengan crankcase. Jangan jangan bagi dia masuk terlalu dalam, sebab dekat dalam tu dia ada laluan 2T untuk bearing. Jadi hati-hati, pastikan dia masuk mengikut kadar rata crankcase ni sahaja. Oil seal ni peranan dia adalah melindungi daripada minyak enjin masuk pergi ke blok. Jadi kalau berlaku kebocoran, minyak enjin akan pergi ke blok dan blok akan memberi performance yang kurang lah, sebab minyak enjin dah masuk dan asap putih akan keluar lah melalui exhaust motor TZM ni. Dan lepas tu dekat tengah-tengah ni dah ada satu bush, besar juga bush ni. Okey, jika nak pasang bush ni, kalau akulah aku akan check dulu antara tengah-tengah kiri dan kanan ni ada tak dia dah makan. Jadi kalau yang dah makan tu letak bahagian luar, yang belum makan letak bahagian dalam. Ini salah satu cara lah bagi aku mengurangkan risiko kebocoran, sebab benda bush ni dah lama, dia lama-lama dia boleh makan tau. Jadi bila makan, walaupun oil seal baru, minyak boleh lepas ke sana. Nak masukkan bush ni, tolak dan pusing. Tolak dan pusing. Sebab apa kita pusing? Kita tak nak bush ni melecet. Bila dia melecet, dia akan memberi ruang lah, minyak nanti akan bocor. Masuk dan pusing. Kemudian baru tolak kuat-kuat. Bush ni dah masuk, kedudukan bush ni beginilah. Okey. Separuhnya di dalam, separuhnya di luar. Sebab tu aku kata tadi, yang dah makan tu biar duduk luar, yang belum makan bush ni biar kat dalam. Itu tujuan dia, untuk mengelakkan berlakunya kebocoran. Lepas itu dekat sini dia ada satu takung minyak ataupun lock untuk oil seal ni lah. Korang screw lah ketat-ketat. Nasihat aku berdasarkan pengalaman, untuk ketatkan apa-apa skru jangan guna mesin ni. Jangan guna mesin ni sebab memang dia padu, tapi dia terlalu kuat. Bila terlalu kuat nanti bunga skru rosak. Jadi untuk masukkan saja tak apa, tapi untuk ketatkan kena guna puncher. Seterusnya aku nak pasang spring shifter kat sini. Ada 3 komponen.
dia punya spring, dia punya penolak dia, dan juga dia punya skru. Okay, skru dia special dia ada lekuk kat sini, bukannya skru biasa ni. Kalau hilang ni tak tahu nak cari, kena beli yang kedai lerai lah. Sebab ada special ni. Setengah skru dia tak ada benda ni. Cara pasang dia ada mesti begini. Nampak tak? Macam ni. Dan kau masuk situ. Apabila nut ni dah dimasukkan, mengikut kedudukan special nut tu, lekuk dia punya penolak ni mesti berada dekat gear neutral. Nak tahu penanda gear neutral ni dekat star yang ada separuh tu. Okay, dia mesti berada sini, lock. Okey, apabila kita dah siap pasang spring ni, barulah kita masukkan shaft shifter ni dekat lubang bawah tu. Okey, bila dimasukkan, batang bar ni dia akan tengah-tengah kat sini lah. Dan benda ni fungsinya adalah menukar gear. Kasih gear tu kita dapat lihat kat sini. Macam ni free gear. Ni bila kita tekan dia akan pergi gear 1. Okey, bila kita congkel balik penuh dia akan pergi gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, gear 6. Lepas tu kita patah balik . Dan yang gear 1 tu kita kena tekan gear separuh kan. Jadi dia akan masuk dekat lekuk yang bentuk star tadi tu. Yang seterusnya aku nak masukkan drive gear ni yang dekat crankshaft ni. Yang ni nak masukkan dia ada marking. Okey, dekat sini dia ada tanda bulat kecil. Okey, yang ada tanda bulat ni menghadap muka keluar. Dan dia ada satu locking. Okey, locking ni kalau tengok dia ada dua satu pendek, satu panjang. Okey, yang pendek dekat sini, yang panjang dekat sini. Okey, jadi kita nak locking yang sini. Kita masukkan locking ni kat sini. Dan masukkan primary gear ni. Drive gear. Okey. Ada tanda marking tu kita masukkan kat sini. Okey, lepas tu baru dia masukkan gear kecil ni. Alright. Seterusnya dekat sini ada satu washer tebal. Dia tebal washer dia tebal. Masukkan. Dan dia ada nut untuk kunci gear ni. Okay, nasihat aku, skru ni kita kena masuk guna tangan dulu. Pastikan dia punya trip dia berjalan lancar. Jangan nak paksa nanti takut trip dia rosak. Crankshaft tu jahanam, dah susah pula nak repair. Yang seterusnya baru kita masukkan gear balancer ni. Ni dia punya locking dia. Locking dia letak kat situ. Dan di sini pun ada satu penanda bulat. Nampak tak? Tanda bulat kecil tu. Dia mesti bertemu dengan bulat yang tadi tu. Untuk balancekan kedudukan gear tadi. Okey, kat mana? Situ kan. Titik bertemu titik, masukkan. Baru dia balance. Kedudukan dia punya gear tu akan jadi balance. Bila tak ikut marking ni, kesan dia motor akan bergegar lah bila laju. Sebab dia punya balancer dalam tu dengan shaft dalam ni dia tak seimbang. Bila motor laju, enjin korang akan bergegar bila dalam keadaan laju. Terusnya juga dekat sini ada satu washer nipis. Ni jangan risau nampak keadaan teruk sebab pemain dia akan lock benda ni dekat skru. Jadi dia akan lipat, sebab tu jadi macam ni. Jadi masukkan dia, ikut lock dia, ikut kedudukan lock. Dan dia ada satu nut. Bila
nut dah dipasang. Macam aku ketat gunakan mesin range ni. Dan bagi yang baru bagi mesin ni, kena hati-hati jangan terlalu paksa pada skru tersebut, sebab yang dikhuatiri akan berlaku trip ni rosak. So kena hati-hati, jangan dipaksa sangat, perlahan-lahan. Masukkan guna tangan dahulu. Bila skru ni dah masuk guna tangan dengan kemas, dah trip dah betul, baru kita boleh ketatkan. Jadi kau lockkan dengan satu screwdriver sini kat gear ni dan gunakan mesin. Okey. Dah nampak tak bergerak tu, sudahlah, jangan dipaksa-paksa lagi. Kita nak lock yang kat bawah ni. Okey, check dulu guna tangan. Dah betul, baru kita lockkan dia. Okey. Kedua-dua gear ni dah di-screwkan dengan kemas. Benda ni dia tak ada free primary gear ni tak ada free. Dia tak ada free kat sini, dia mesti lock. Kalau ada free, dia ada masalah lah tu. Dan bila kita dah screwkan dia, pastikan crankshaft ada bergerak. Kalau tak bergerak, cuba check balik. Mungkin skru terlalu ketat ke, bearing ke dan sebagainya. Dia mesti ada tak ada free dan crankshaft boleh bergerak dengan baik. Alright. Bila semua dah puas hati, amalan pemain-pemain kita, skru ni nak dimatikan, mesti kita kena lipat dengan washer tu sebagai langkah keselamatan. Seterusnya, dekat bawah gear ni ada satu penakung minyak. Ada setengah orang dia buang benda ni, aku pun tak tahu sebab apa. Pada aku penting juga, pasal benda ni dia akan memberi takungan pada minyak gear ni lah. Jadi walaupun kita berhenti, minyak tu akan berada dekat sini. Semua skru yang dekat dalam bahagian kelas ni semua aku dah punchkan dia. Cuma aku tak buat dekat atas menggantung ni lah. Kat atas stand yang aku buat kat bawah, dan aku ketuk bagi ketat. Dan penakung minyak ni penting Jangan lupa letak, sebab dia akan membuatkan primary gear ni biasa berada dalam keadaan berminyak. Yang seterusnya aku nak pasang gear kickstarter ni kat bahagian sini. Mula-mula sekali dia ada satu washer dalam tu. Dia kena guna plier yang ada bentuk macam ini. Masukkan lubang tu. Kemudian masukkan dia punya washer. Itu barulah kita masukkan dia punya gear ni. Bentuk dia macam gini. Ni belakang, dia rata. Ni depan, dia berlekuk. Yang depan ni macam ni, masuk daripada depan. Okey, lepas tu masukkan dia punya washer. Dan dia punya washer lock yang menggunakan plier tadi tu. Seterusnya aku nak masukkan dia punya starter kick ni. Okey, dia ada bentuk dia macam shaft belakang ni. Masukkan dekat bentuk shaft belakang ni. Okey, kuati betul-betul Lepas tu dah ada lock. Bentuk tu. Lock tu masuk dekat lubang situ. And then baru kita tarik dia punya spring. Nampak tak? Okey, kena masukkan dekat lock ni. Kalau tak masuk ni, letak tempat lain. Bila kita tendang, starter ni akan terlepas. Lepas tu baru kita tarik dia punya spring ni.
Sebelum itu, kalau rasa nak test, kita boleh masukkan kickstarter ni lah. Tengok dia punya pergerakan dan korang dapat belajar macam mana kickstarter dia berfungsi. Letakkan dia dulu, and then tarik. Nampak? Bila kita lepas dia punya starter ni, gear dalam tu akan masuk ke dalam. Bila kita tarik, gear ni akan pergi ke gear sebelah lagi lah. Gear dalam akan putarkan gear ni. Dan di bahagian atasnya dia ada satu gear besi. Dan dia punya cap, dia ada satu skru kat belakang tu. Dan di sini ada O-ring O-ring ni pastikan dia elok lah, kerana nanti boleh membuatkan air masuk dalam enjin. Bila dah settle semua tu, barulah kita boleh masukkan set mangkuk kelas ni lah. Okey, yang ni dan mula-mula sekali dekat sini ada satu washer tebal. Masukkan dia. Dan satu washer nipis. Barulah kita masukkan dia punya clutch punya mangkuk ni. Sebelum tu pastikan ni dia punya rebate masih okey lagi. Kalau ada bergoyang dia punya gear besar ni, bermakna dalam tu dia punya damper dah mula rosak, dan elok korang tukar dulu dia punya damper tu. Seterusnya dekat sini ada satu lagi washer bunga matahari ni. Masuk ikut kedudukan dia. Baru kita masukkan dia punya clutch bosh. Dan dekat tengah ni ada satu washer, special washer. Seterusnya dia punya nut screw. Kemudian kita masukkan dia punya clutch plate. Clutch plate ni, jika korang guna clutch plate yang baru, pastikan clutch plate ni telah dilumur dengan minyak ataupun rendam dengan minyak satu malam ke, supaya unsur minyak tu dah terserap dalam clutch plate ni. Yang ini masih clutch plate yang lama, jadi aku tak perlu minyakkan lah pasal dia memang dah berminyak. Terusnya dalam ni ada satu rod, clutch rod. Okey, masukkan dia dalam ni. Dan dalam tu ada satu biji bearing. Kecil je bearing ni. Masukkan dia. Dan baru masukkan rod yang kedua. Yang kedua ni kena pasang siap-siap dekat plate pressure ni Dan setting macam aku biasanya skru rod ni dengan dia punya rod dalam keadaan yang flat saja, tak perlu terkeluar sangat. Dan di sini ada satu tanda bulat marking, jadi masuk kena sama dengan marking tanda bulat dekat bahagian sini. Yang sini, aku punya sini. Terakhir sekali, barulah kita masukkan dia punya spring. Ada setengah orang guna spring racing keras sangat. Bila keras nanti takut bearing dalam tu boleh jadi rosak lah. Yang ni aku guna spring standard saja.
untuk ketatkan spring ni jangan guna mesin ya. Takut nanti bunga tu rosak. Kena guna manual juga. Alhamdulillah semuanya dah siap pun dipasang. Untuk video kali ini bahagian pemasangan bahagian kelas ni dah selesai. So aku akan sambung lagi episod akan datang bagaimana pusatkan enjin ni, blok dan juga belah magnet. Kepada yang menonton aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel aku, like, komen dan juga share jika orang rasa video ni ada memberi manfaat lah. So jumpa lagi di next video. Bye bye. Terima kasih.